Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana sekali lagi bertemankan kami dalam Sejahtera Asia. Saya Ghazali Zawawi. Dan saya Jessica Chung akan menemani anda selama 1 jam seperti biasa. Dan kepada anda semua, jangan lupa share dahulu live kami di Facebook Sejahtera Asia dan juga TVS. Dan kepada anda yang terlepas rancangan sebelum ini, tonton semula melalui YouTube, type saja Sejahtera Asia. Kena pesan ni selalu gas. Kan, kena pesan selalu meriahkan ruangan komen, ucapan selamat pagi anda, apa sarapan pagi tu, apa pola kita pagi tu, pola kopi, pola teh, pola lempeng kah, nasi aruk kah, kongsikan sahaja di ruangan komen FB Live Sejahtera Asia dan Facebook TVS. Topik kita pada hari ini 21 Oktober 2021 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1443 Hijriah adalah memperkasa kesejahteraan diri melalui minda sihat, dan pastinya kita akan bersama dengan Pegawai Tadbir Unit Sumber Manusia Negeri Jabatan Ketua Menteri Sarawak Felicity Anak Sukui. Tapi itu untuk blok yang kedua. Betul. Ada banyak sebenarnya perincian dan fokus utama yang perlu menjadi perhatian anda yang akan kami bawakan untuk blok yang pertama. Tapi kita mulakan dahulu dengan perincian ini yang mana lebih kurang 20 hari sudah berlalu. Betul. Namun bapa kepada Tekong Bot yang membawa 4 pemancing lain yang turut hilang di perairan Santubong awal Oktober lalu berharap agar anaknya akan pulang ke pangkuan keluarga. Manakala semalam juga, keluarga kepada 5 mangsa hilang berkenaan turut merayu kepada kerajaan negeri dan JPBNS supaya operasi mencari dan menyelamat terus disambung semula. Vicky Lim merupakan emak kepada salah seorang mangsa iaitu Leo Di Li Jiantan berkata, keluarga kepada 5 mangsa yang hilang itu percaya mangsa yang terlibat masih hidup sebenarnya dan berharap mereka kini berada di pulau-pulau berdekatan ataupun menjadi mangsa syulik. Bagaimanapun masuk semalam dan masuk 7 hari operasi mencari dan menyelamat, namun masih tidak ada petunjuk yang baharu dan dalam kejadian 1 Oktober yang lalu sebenarnya bot yang membawa 5 pemancing termasuk seorang tekong dilaporkan hilang di perairan Karang berumput sehingga ke Tukun Bas 9.3 Batu Nautika dari Santubong, dan bot tersebut telah dijadualkan sebenarnya kembali ke jeti pada 2 Oktober namun gagal dikesan. Dan seperti kata Gas tadi, bapa mangsa masih harap ada keajaiban berlaku di mana beliau mengharapkan sekurang-kurangnya ada berita mengenainya, dan tidak kisah sama ada berita baik ataupun buruk, tetapi ini sudah memasuki hari ke-20 masih tiada kabar berita. Mungkin kita harapkan juga agar pencarian diteruskannya gasnya dan menjumpai apa-apa petunjuk pun dan memudahkanlah urusan keluarga mereka. Semoga dipermudahkan. Dan menyentuh juga mengenai kemungkinan mangsa untuk diculik, kata wakil pemilik bot yang disewa mangsa, Syed Azam. Namun risiko penculikan untuk berlaku adalah sangat rendah sebenarnya, dan kemungkinan besar, kata Syed, adalah mangsa telah hanyut ke kawasan lain iaitu di luar wilayah. Dan kalau kita lihat semalam juga, Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid memberitahu bahawa pasukan khas SWAT yang telah pun ditubuhkan di 2 negeri di Pantai Timur akan diperluaskan di Sarawak. Namun untuk kes ini, apapun kita doakan agar semua mangsa insya-Allah akan ditemui dalam keadaan yang selamat tidak lama lagi. Perincian yang kedua, kita berpindah ke perincian yang seterusnya yang mana Pantai Trombol bakal menjadi destinasi pelancongan baharu yang popular di Sarawak. Pantai Trombol terletak kira-kira 30 km dari pusat Bandaraya Kuching. Pantai Trombol sangat popular dengan keunikan pantainya yang panjang dan ditambahkan lagi dengan pemandangan menarik di Pulau Satang. Jess pernah pergi ke sana? Saya belum lagi pernah pergi. Nak pergilah ni sebab agak menarik bila keluar berita macam ni kan. Tengok nampak gambar dekat kaca TV tu. Wow, memang nampak macam indah. Wajib singgah. Wajib singgah. Jadi Pantai Trombol ni mampu menjadi destinasi wajib lah dikunjungi di Sarawak sebenarnya. Jadi itu kita sebagai seorang orang Sarawak kenalah kunjung ke Pantai Trombol ni. Dan juga jelas Kementerian Pelancongan, Peringkat Persekutuan dan Negeri, mereka perlu bekerjasama untuk terus memperkenalkan dan menaik taraf prasarana di pantai tersebut. Sebab kita ada tandas awan, tempat rehat dan sebagainya. Kena jaga kebersihan jugalah sebab musim pandemik ini kita perlu cakna dan juga prihatin dengan apa-apa yang berada di sekeliling kita. Dan kita harapkan agar selain Pantai Damai, Pantai Trombol juga menjadi satu tarikan utama sekiranya penduduk daripada luar Sarawak
terutamanya penduduk di luar Sarawak lah. Penduduk dalam Sarawak memang wajib singgah. Tapi yang di luar Sarawak kalau nak datang ke Kuching, Pantai Trombol insya-Allah menjadi satu lagi pusat tarikan selain daripada Pantai Damai. Macam Jess katakan tadi, infrastruktur itu perlu ditambah baik. Sebab itu kata Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Pantai Trombol mampu menjadi destinasi wajib dilawati di Sarawak sekiranya punyai kemudahan yang lengkap. Dalam pada itu, beliau memberitahu cadangan Jess untuk menaik taraf jalan raya penghubung dari jalan utama menuju ke Pantai Trombol akan dibincangkan untuk mendapatkan dana bagi projek jalan tersebut. Saya kira ini memang baguslah. Sebab kalau kita lihat sekarang nak masuk ke Pantai Trombol daripada jalan utama tu, jalan ni masih tanah. Betul. Belum berturap lagi kan. Apapun, kita sebagai pengunjung, kerajaan merancang untuk menambah baik infrastruktur. Kita sebagai pelawat dan pengunjung jangan lupa untuk jaga kebersihan. Betul tak Jess? Ya, dan juga sebagai orang Kuching sendiri guys, kalau nak pergi dari pusat bandar ke Pantai Trombol ni akan mengambil masa lebih kurang 40 minit dari perjalanan dengan menaiki kereta. Jadi apa pun kita bantulah Sarawak naikkan ekonomi industri pelancongan. Tapi jangan lupa pada masa yang sama untuk patuhi SOP. Perincian yang seterusnya penonton, Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Julaihi Narawi semalam menyatakan kebimbangan beliau mengenai kelewatan kerja-kerja membaik pulih dan menaik taraf dua jalan sepanjang jalan pesisir di Sadong Jaya. Menurut beliau, faktor utama kelewatan berkenaan Jess adalah disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Beliau juga semalam ada membuat lawatan di Sadong sebab nak pantau sendiri dan nak gesa kontraktor supaya mempercepatkan kerja mereka serta terus bagi kerjasama dengan kerajaan. Dan bukan seperti yang didakwakan, iaitu kononnya sebab pilihan raya negeri atau PRN bakal tiba. Bercakap mengenai PRN, desas-desus semalam mengatakan bahawa Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak bakal dibubarkan pada Jumaat ini. Apa cerita Jess? Apa ceritanya? Kabar angin bertiup kencang ni guys. Kini mendakwa Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Nopeng akan membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun pada Jumaat ini 22 Oktober 2021. Dan juga Abang Johari dijangka akan membuat pengumuman tersebut dalam satu sidang media khas di Kuching nanti kelak guys. Jadi GPS ataupun Sekretariat Pilihan Raya sehubungan itu telah meminta calon untuk mengemukakan maklumat terkini kepada ibu pejabat parti. Dan juga Abang Johari telah dikatakanlah telah menghadap Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong untuk perkenan bagi cadangan pembubaran DUN. Maksudnya apa guys kalau dah bubar DUN ni? Maksudnya tak lama lagi akan ada pilihan raya negeri. Juga Jess, pengumuman tersebut dikatakan dikatakan akan dibuat sebelum lawatan sulung Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Bumi Kenyalang pada Sabtu ini. Jadi persoalan yang timbul daripada desas-desus ini, pilihan raya negeri ini, agaknya sekiranya kita belajar daripada situasi PRN Sabah, apakah pembaharuan dalam SOP yang akan diusulkan? Betul. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana perubahan dinamik dalam kriteria pemilihan calon dalam kalangan pengundi pada kali ini. Kalau sebelum ini, peratusan besar pada pengundi memilih calon yang ramah, yang berjiwa rakyat dan sebagainya, dan faktor sebangsa adalah faktor yang paling rendah. Kali ini, adakah faktor kualiti akademik dan faktor usia memainkan peranan yang penting? Kita tak tahu. Betul tak, Jess? Ya, betul. Sebab banyak orang, ada juga setengah pihak memikirkan pengalaman itu lagi penting sebenarnya, guys. Tapi ada juga orang maklumkan juga, mungkin kita nak bagi peluang kepada mereka yang baru nak mentadbir. Jadi, dan sehubungan itu juga, guys, DUN Sarawak ni sepatutnya tadi dibubarkannya pada 7 Jun yang lalu. Betul. Tapi bagaimanapun, proses itu tidak dapat dilaksanakan kerana tertakluk kepada Ordinan Darurat Kuasa Kuasa Perlu 2021. Jadi, kita harapkan yang terbaik. PRN kali ini berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik sahaja. Kami di TVS juga bersedia untuk membawakan perkembangan yang segar, terkini dan dekat di hati komuniti kepada anda bersempena PRN yang ke-12 di Sarawak ini melalui program Sarawak Decides. Betul. Itu saja perincian kita untuk kali ini. Tapi sebelum kita mengakhiri perincian berita pada blok yang pertama ini, COVID-19, Jess mulakan di seluruh Malaysia dahulu. Di seluruh Malaysia, COVID negara semalam catat 5,516 kes baharu dan hanya 102 kes yang melibatkan kes kategori 3, 4 dan 5. Dan selebihnya adalah daripada kategori 1 dan 2. Kes sembuh baharu pula catat 9,401 kes dan menjadikan jumlah kes sembuh baharu kini sebanyak
297,289 kes. Dalam pada itu, 4 kluster baru dikenal pasti babitkan 3 kluster tempat kerja dan 1 kluster pendidikan lain. Dan Sarawak juga semalam tertus kluster institusi pendidikan, betul? Betul. Dan itulah salah satu kluster yang ada di Sarawak semalam. Dan secara ringkasnya di Sarawak semalam, Jess, JPBNS mengesan 767 kes positif COVID-19 baru di Sarawak semalam dengan Kuching masih lagi merekodkan kes harian yang tertinggi iaitu dengan 217 kes, diikuti Miri 148 kes, dan kalau anda boleh tengok di skrin, daerah-daerah lain mencatatkan bilangan kes bawah 100 kes. Melihat kepada bilangan kes yang orang kata masih lagi belum selamat di Sarawak baik di Malaysia. Jadi kita nak tahulah bagaimana reaksi pengundi pada kali ini. Adakah mereka sudah bersedia dan rasa selamat untuk turun mengundi? Dan apa kejutan pada pilihan raya PRN ke-12 Sarawak kali ini? Semuanya akan kami bawakan dalam Sarawak Decides. Dan untuk perincian dalam Sejahtera Asia sampai di sini sahaja. Betul. Selepas ini pasti kita bersama dengan tetamu kita untuk berbicara mengenai topik psikologi memperkasa kesejahteraan diri melalui minda sihat. Dan kepada anda jangan ke mana-mana. Pagi hari ini hari apa? Hari ini hari Jumaat. Kamis. Kamis, salah. Esok Jumaat. Sebab DUN dikatakan dibubarkan esok hari Esok, Jumaat. Jadi jangan ke mana-mana. Sejahtera Asia pagi Kamis. Bersama kita bersatu hati budaya dan bangsa, tak kira siapa kita duduk semeja. Ini tanah kita, ini tempat kita. Ayo anak muda, kita terus pansang seperti kenyalang di angkasa terbang. Negeri aman damai, Sarawakku sayang. Sudah tiba misi dan visi pasti kita teruskan bersama bagi kebangkitan belia negeri tercinta, ekonomi digital saranan CM kita, satu hati satu jiwa satu rasa satu bangsa, semangat anak Sarawak tidak kira di mana-mana. Bumi kenyala kebanggaan kita di mata dunia, demi Sarawak ku serahkan segalanya. Siapa yang pandai-pandai mana Sarawak si pandai Sarawak, sampai New York Mia kita nang bermandai. Jangan dicabar anak Sarawak, the World Heritage for Sarawak. Boknya.
Ya, kembali lagi bersama saya dan juga Gas pada hari Khamis. Ya, Gas, bukan Jumaat. Sabar penonton-penonton semua. Nak tunggu Dun bubar, tunggulah esok. Dan hari ini kita akan membincangkan mengenai topik memperkasa kesejahteraan diri melalui minda sihat. Dan kita akan bersama dengan Pegawai Tadbir Unit Sumber Manusia Negeri Jabatan Ketua Menteri, iaitu Puan Felicity Anak Sukoi. Dan Puan Felicity ada di talian. Selamat pagi, Puan Felicity. Selamat pagi, Puan. Selamat pagi, Gas dan Jessica. Ya, selamat pagi. Dan untuk pengetahuan semua, kita tahu pandemik COVID-19 ini telah menyebabkan ancaman kesihatan, kehilangan orang tersayang, kehilangan punca pendapatan dan sebagainya. Dan pandemik juga telah meningkatkan tekanan emosi, kebimbangan dan kemurungan dalam kalangan masyarakat serta memberi kesan kesejahteraan ini di setiap lapisan masyarakat di dunia, termasuk Malaysia sendiri, Gas. Jadi mungkin Puan Felicity boleh perkenalkan diri dahulu dan juga Puan Felicity mungkin boleh kupaskan lebih lanjut mengenai kesejahteraan minda sihat ni. Okey, selamat pagi dan salam Sarawakku sayang saya ucapkan kepada pengacara kita di studio, Gas dan juga Jessica, dan juga kepada penonton Sejahtera Asia pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak TVS kerana telah menjemput untuk perkongsian pada pagi ini yang bertajuk memperkasakan kesejahteraan diri melalui minda sihat. Okey, selain itu juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut kaunseling kebangsaan dan juga Hari Kesihatan Mental Sedunia kepada semua pengamal psikologi dan kaunseling sebenar bulan Oktober ini. Okey, berbalik kepada soalan tadi. Okey, menjawab kepada persoalan tadi. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan memperkasa kesihatan diri melalui minda sihat? Okey, terlebih dahulu saya akan menerangkan mengenai maksud kesejahteraan di mana menurut World Health Organization (WHO), kesejahteraan didefinisikan sebagai satu situasi di mana seseorang individu tersebut menyedari kemampuan sendiri iaitu dapat menangani stres normal, boleh bekerja secara produktif dan menyumbang kepada komuniti. Manakala minda sihat pula adalah kebolehan kognitif atau pemikiran seseorang individu yang sihat yang mempengaruhi pengurusan emosi dan tingkah laku dengan baik. Selalu kita dengar perkataan power of mind can change our life. Okay? Jadi kebiasaannya individu yang mempunyai minda sihat dapat meningkatkan kesejahteraan diri seseorang dalam mengekalkan perhubungan yang harmoni dengan diri sendiri dan juga orang lain. Itu berkaitan tajuk pembuka pembicara kita pada pagi ini. Jadi maksudnya kesejahteraan diri itu diukur bagaimana kita boleh cipta situasi dan suasana yang harmoni bukan sahaja dalam diri kita sendiri tetapi juga bersama dengan orang lain. Dan itulah apabila kita bercakap mengenai kesejahteraan diri melalui minda yang sihat ini, kita kaitkan dengan pandemik COVID-19 yang melanda Jess, yang kata Jess tadi ianya telah mengubah 360 darjah corak kehidupan kita. Ada di antara golongan B40 terutamanya yang hilang pekerjaan dan sebagainya, sampaikan mereka terpaksa orang kata membunuh diri. Ada, kes itu ada. Dan sampaikan juga ada mereka yang rasakan mereka dah tak rasa semangat lagi nak meneruskan kehidupan dan membawa kepada penyakit jiwa dan risiko kesihatan mental. Jadi kita nak bawa juga tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity, kemurungan paling tinggi adalah dialami oleh golongan B40 sebanyak 2.7%, diikuti golongan M40 1.7% dan seterusnya kumpulan T20 0.5%. Saya suka nak sentuh juga mengenai kualiti tidur tu, Puan, sebab minda yang sihat juga dicetuskan melalui tempoh kualiti tidur yang panjang, yang deep sleep dan sebagainya. Jadi kalau boleh ditanya dengan Puan, bagaimana hubungan antara kualiti tidur ini boleh membawa kepada satu keadaan minda yang sihat, Puan Felicity? Okey, bila kita bercakap tentang kualiti tidur, kita kaitkan dengan penjagaan diri iaitu kita mengamalkan gaya hidup yang sihat. Okey, bila kita mendapat tidur yang cukup, ia sekaligus dapat membantu kita untuk kita meningkatkan lebih banyak supaya kita dapat meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan kita untuk menghargai diri kita sendiri. Sebab bila kita cukup tidur, kita punya brain membolehkan kita untuk fokus. Jadi dengan ini apabila kita mendapat tidur yang cukup, kita dapat meningkatkan kemampuan daya tindak atau dikenalikan sebagai coping skill dalam menghadapi permasalahan yang boleh diubah atau tidak boleh diubah. Baik. Puan Felicity nak tanya juga sebab ramai yang berpendapat bahawa lama atau pendek masa tidur tu tak penting, tetapi deep sleep itu yang penting. Komen Puan Felicity.
Okay, deep sleep itu very important because untuk kita mendapat tidur yang cukup adalah at least 6 to 8 hours per day. Okay, sekiranya kita tidak dapat tidur yang cukup 6 or 8 hours per day, paling penting ialah the next day kita mesti ada power nap. Ya. Ingat kena dapat tidur yang cukup, durasinya dan tahap the depth of the sleep juga kita kena sentiasa pantau supaya kita dapat kekalkan minda yang sihat dan membawa kepada kesejahteraan diri. Okey, bercakap mengenai kesejahteraan diri seseorang individu, bagaimanakah seseorang boleh mengenal pasti simptom-simptom yang boleh menjejaskan tahap kesejahteraan diri mereka, Puan Felicity? Okey, untuk makluman semua, kesejahteraan diri seseorang boleh terjejas sekiranya tidak dijaga dengan baik. Tidak kira sesiapa pun. Okey, kita dapat melihat pelbagai faktor penyumbang sebenarnya yang menyebabkan penurunan terhadap tahap kesejahteraan diri seseorang seperti psikologikal, kewangan, persekitaran, budaya, fizikal, pekerjaan dan sebagainya. Okey, seseorang individu dia boleh mengenal pasti simptom melalui pemerhatian mereka sendiri, iaitu perubahan yang ketara dialami dalam kehidupan mereka seharian yang merangkumi pemikiran mereka, di mana mereka sentiasa menyalahkan diri mereka, mereka merasa diri mereka tidak bagus, mereka ada keinginan untuk bunuh diri. Dari segi emosi pula mereka tidak dapat mengawal kemarahan dan juga emosi yang sedih, yang berpanjangan. Dari segi fizikal kita dapat lihat dari segi penampilan diri mereka. And then sebelum ni mereka orang smart, tiba-tiba bila mereka dalam keadaan yang stres, kita tekan, mereka punya corak penampilan pun berubah. Selain daripada penampilan berubah, ada banyak lagi kan simptom-simptom yang boleh kita lihat. Ya, kalau nampak kan Gas, dia punya corak tu lebih kurang macam corak depression. Jadi corak depression tu akan menjurus kepada membunuh diri dan sebagainya. Dan juga kita nak tahu nanti Gas mengenai kenapa pentingnya kita untuk menjaga kesejahteraan diri. Adakah untuk elak bad mood ke, rasa lemau ke, rasa sakit badan dan sebagainya. Nak elakkan kalau stres banyak makan ke kan? Itu pun mungkin adalah salah satu cara dia. Jadi selepas ni kita akan berbincang atau mengupas lebih lanjut bersama dengan Puan Felicity. Kita berehat sebentar hanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia, kita dah baca antara mereka yang telah menghantar komen di ruangan FB Live. Kata Alfi Kadir, saya adalah penonton setia. Terima kasih kepada Alfi Kadir. Kepada Faizal Izwan, selamat pagi TVS. Kata Zarkuan, tanya Zarkuan, ada cikgu ke hari tu? Ada. Jadi teruskan kesetiaan kita sampai ke penghujung rancangan. Lepas tu kata Im katanya benar sih Dun Sarawak dibubar. Mungkin kita mau tahu, jangan lupa untuk teruskan kesetiaan bersama kami di TVS melalui program Sarawak Decides. Kami akan bawakan perkembangan terkini dan segar mengenai pilihan raya negeri yang ke-12 Dewan Undangan Negeri Sarawak. Okey, berbalik kepada topik kita pada hari ini. Pada pagi Khamis ini kita berbicara mengenai topik minda sihat mencetuskan kesejahteraan diri. Masih lagi bersama dengan Puan Felicity secara maya. Puan Felicity, macam yang Jess katakan tadi dan tanya tadi sebelum kita berhenti berehat, mengapa pentingnya untuk kita menjaga kesejahteraan diri dengan mengekalkan minda yang sihat? Okey, terima kasih atas soalannya. Adalah penting untuk kita sendiri sedar sebenarnya tentang impak psikologi atau kesihatan mental rentetan daripada pandemik COVID-19 ini telah menjejas kesejahteraan kita. Sekiranya kita tidak menjaga kesihatan diri, tuan-tuan dan puan-puan, minda kita akan sentiasa terganggu dan ini akan mempengaruhi kita dalam pengurusan emosi kita dan juga tingkah laku kita di mana akan lead to burnout di tempat kerja, kebimbangan, penyakit kronik dan juga sebagainya. Ingin saya tekankan bahawa minda sihat mampu melahirkan seorang individu yang sejahtera, produktif dan berdaya saing yang sekaligus memberi impak positif kepada masyarakat dan juga negara. Jadi walau apa pun rintangan yang mendatang, kita mampu terus kuat untuk mendepani rintangan tersebut. Jadi pentingnya untuk kita menjaga kesejahteraan diri melalui minda sihat. Itu kepentingannya. Tapi saya pasti ianya pasti disusuli dengan cabaran-cabaran yang boleh mengekang kita untuk cetuskan minda yang sihat dan hasilkan kesejahteraan diri. Jadi boleh kongsikan antara cabaran-cabarannya supaya penonton tahu bagaimana nak atasi, Puan Felicity. Okey, cabaran-cabaran yang sering dihadapi adalah stigma yang negatif terhadap diri dan juga masyarakat.
terhadap mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental itu sendiri. Okey, ia berpunca daripada budaya masyarakat itu sendiri sebenarnya, kerana kita masih belum terbuka untuk mendapat perkhidmatan kesihatan mental untuk meningkatkan kesedaan diri kita. Okey, jadi persepsi negatif inilah yang menyebabkan individu takut untuk mendapatkan rawatan daripada pakar, dan individu ini memilih untuk menderita dengan senyap. Okey, sebenarnya ramai yang masih keliru di mana mereka menganggap kesihatan mental merujuk kepada penyakit mental semata-mata dan hanya memerlukan rawatan daripada pakar. Namun, kesihatan mental ini sebenarnya melibatkan semua orang, manakala penyakit mental hanya melibatkan sebahagian orang saja. Okay, contoh penyakit mental yang kita dapat lihat ialah penyakit skizofrenia ataupun penyakit psikosis, okay, yang merujuk kepada keadaan yang melibatkan kekeliruan tentang apa yang nyata dan apa yang tidak nyata. Contohnya seperti berhalusinasi. Okay. Selain itu juga, cabaran yang seterusnya adalah pengurusan dari segi emosi seseorang individu apabila berdepan dengan permasalahan yang berlaku. Okay. Jadi tekanan emosi yang melampau boleh menyebabkan seseorang mengalami akibat kesan daripada psikologikal seperti mereka berasa panas baran, emosi yang tidak stabil seperti kesedihan yang berpanjangan, dan ini menyebabkan seseorang sukar untuk memfokuskan kepada penyelesaian masalah yang berkesan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh itu pentingnya pengurusan emosi yang baik untuk menangani isu yang mendatang seperti teknik realisasi, seperti pernafasan yang betul. Ya, seperti kata Puan Felicity lah, guys, jangan menganggap berjumpa dengan yang pakar tu bermaksud kita mempunyai masalah mental. Kita tak siuman, tidak betul. kan? Bukan sebab itu, guys, perlu kita berjumpa dengan yang pakar. Tapi sebenarnya untuk mendapatkan kesihatan mental yang baik dan sebagainya. Dan juga kalau anda kata anda rasa was-was nak pergi berjumpa yang pakar ke apa ke, tapi kita boleh ambil inisiatif sendiri, guys. Mungkin take 5 dulu ke ataupun jalankan aktiviti yang sihat. Betul. Namun Puan Felicity mungkin dijelaskan lebih lanjut apa antara tips-tips ataupun apa antara aktiviti yang sihat yang seharusnya seseorang itu jalankan dalam kehidupan seharian. Okey, banyak sebenarnya tips yang boleh diaplikasi oleh seseorang individu untuk meningkatkan kesihatan diri mereka iaitu melalui minda sihat. Okey, saya akan kongsikan beberapa tips yang merangkumi dari segi fizikal, penjagaan dari segi psikologi, emosi dan juga penjagaan spiritual. Okey, yang pertama sekali ialah yang paling penting ialah individu tersebut perlu menghargai diri mereka sendiri iaitu kita mesti menerima kelemahan dan juga kekuatan diri kita. Okey, because it's not about being perfect but it's about the progress. Okay. Dan yang kedua ialah kita meluangkan masa dengan diri kita sendiri bagi mengenali personaliti kita yang sebenarnya agar kita dapat menyesuaikan diri kita dengan persekitaran. Dengan ini kita akan dapat menerima kritikan secara verbal atau lisan serta melakukan sebarang perubahan sekiranya perlu berdasarkan kritikan yang membina. Yang ketiga iaitu adalah meningkatkan kemampuan daya tindak iaitu dikenali sebagai coping skill. Ini adalah amat penting apabila kita menghadapi masalah yang boleh diubah dan untuk kita menghadapi permasalahan yang boleh diubah dengan yang tidak boleh diubah. Sebagai contoh bila kita bekerja kita selalu mengatakan diri kita busy. Sebenarnya instead of kita mengatakan diri kita busy, why don't kita keep in our mind ialah don't be busy but kita be productive bila kita bekerja. Kita kena pandai shift juga sesuatu perkara yang negatif itu menjadi positif. Seperti contoh tadi, kalau kita sibuk, jangan kata kita terlalu sibuk. Betul. Tetapi itu adalah satu hari yang produktif. Juga kalau kita nak tanya kepada Puan Felicity juga mengenai kesihatan mental ini, yang mana kita tahu bahawa kadang-kadang perjalanan seseorang itu tak mudah seperti yang disangka. Mereka sudah bangun tidur, nak pergi ke kerja, berjumpa dengan rakan-rakan dan keluarga dengan minda yang sihat, dengan minda yang positif. Namun asakan negatif daripada orang sekeliling yang mengatakan mereka sedemikian, sebegitu. Faktor itu juga perlu kita ambil kira untuk menjaga kesihatan mental mereka dan mereka menjaga serta mengekalkan minda yang sihat. Apabila berhadapan dengan situasi sebegini, agaknya apa yang perlu dilakukan oleh individu berkenaan, Puan Felicity? Okey, paling penting sekali ialah kita mesti mewujud pemikiran yang positif apabila kita berdepan dengan situasi sebegitu. Okey, and then kita perlu mewujudkan sokongan sosial. Okey, kerana kita sebagai manusia hidup berkumpulan bagi membolehkan kita merasa sense of belonging serta berkomunikasi dengan keluarga ataupun rakan-rakan yang terdekat dengan diri kita. Okey, and then ataupun kita juga boleh mendapatkan perkhidmatan daripada profesional jika perlu untuk seperti perkhidmatan. Sekarang kita ada perkhidmatan e-counselling yang ditawarkan oleh pelbagai agensi seperti NGO dan juga badan kerajaan.
Kita nak tanya juga soalan daripada rakan-rakan kita di ruangan komen. Katanya, ya, saya ada mengalami masalah tidur. Saya ambil pil tidur. Tetapi dah ambil pil tidur pun susah nak tidur. Jadi boleh tak Puan Felicity kongsikan tips bagaimana nak tidur dengan mudah, mendapatkan tidur yang cukup sebelum kita memulakan hari yang produktif? Ya. Okey, sebelum kita tidur, paling penting ialah kita mesti clear our mind first. Daripada apa-apa masalah yang kita hadapi. Mungkin kita boleh secara spiritual kita boleh berdoa. And then di samping itu juga salah satu teknik yang ada saya pernah cuba adalah mungkin kita dengar bunyi-bunyi seperti ombak. And then seperti bila kita Google di YouTube, terdapat juga banyak-banyak teknik lain yang boleh membantu kita untuk mendapat tidur, supaya kita dapat tidur. Kalau just dengar K-pop sebelum tidur. Taklah juga Gas, tapi minatlah juga K-pop. Tapi sebenarnya Gas, tidur ni sebenarnya mampu meningkatkan memori dan kebolehan untuk belajar dan juga boleh jaga kulit kita lah Gas. Dapat mengawal Tingkatkan selera fokus makan, kita. tingkatkan fokus dan sebagainya. Kebaikan untuk tidur ni, selalunya orang cakap tidur yang cukup adalah selama 8 jam. Tapi sebenarnya kalau tidur yang betul adalah tidur macam kita rasa rehat yang secukupnya Gas. Macam buangkan segala apa penat lelah yang ada di badan kita Dan ni. tips yang penting juga, kisahlah. jangan tengok telefon bimbit Betul. sebelum tidur. Itu seharusnya. Letak tepi. Itu Gas sendiri pun buat tau. Kita tengok sebab kita nak tengok esok nak bawa berita apa kan. Ada lagi ke soalan dekat TVS? Apa ni? Perlu ke untuk kita take vacation, kata Im, untuk kita hilangkan stres? Mungkin respon daripada Puan Felicity? Meriah sebenarnya ruangan komen ini untuk bertanyakan kepada Puan Felicity pagi ini. Kalau mengikut pendapat saya, sebenarnya penting untuk kita ada vacation, because before this kita punya pergerakan agak terhad. Jadi sekarang ni dengan pelonggaran SOP daripada fasa pemulihan 1 hingga fasa pemulihan di fasa 3, tidak lama lagi kita akan balik kepada fasa endemik pada penghujung Oktober. Kita dapat melakukan pelbagai aktiviti seperti kebiasaan yang kita selalu lakukan, seperti merentas daerah, berjumpa dengan keluarga, membuat aktiviti riadah seperti hiking, bercuti dan sebagainya. Seperti mana kita lihat sekarang ramai orang pergi ke pantai, Gas, Jess. Pantai Trombol. Baru je tadi bincang. Kan. Okey, akhir sekali mungkin Puan Felicity boleh kongsikan secara kesimpulannya bagaimanakah sebenarnya minda sihat memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan diri seseorang. Bila kita mengupas tentang topik kesihatan mental, minda sihat memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kesihatan diri individu melalui pengurusan diri yang melibatkan pemikiran emosi, tingkah laku dan spiritual yang berkesan. Jika saya bagi contoh, jika dahulu pekerja perlu membiasakan diri dengan norma baru work from home, and then dalam sedikit masa lagi seseorang individu perlu menyesuaikan diri dalam bekerja di pejabat setelah kita move on pergi ke fasa endemik. Jadi apa yang kita dapat buat adalah kita mempersiapkan diri kita. Jadi pentingnya penerapan minda sihat, untuk membolehkan penyesuaian dilakukan dalam kehidupan kita. Ramai peminat Puan Felicity ni. Nak baca lagi ni Puan Felicity. Satu last question lah. Kami selalu migraine kau daripada Noni ya. Kami selalu migraine kau. Adakah sebab kami si cukup tidur atau terlalu banyak fikir hal kerja Puan Felicity? Workaholic ni. Ramai kan? Mereka nak bertanyakan pagi ni. Puan Felicity silakan. Actually it can be both lah. First dia mesti tahu dulu apa penyebabnya rasa migraine sebenarnya. Kadang-kadang kita sedar sebenarnya tekanan yang kita alami dalam kehidupan seharian kita lah. Kadang-kadang mungkin disebabkan oleh kerja ataupun disebabkan oleh masalah peribadi kita sendiri. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Felicity Anak Sukui, Pegawai Tadbir Unit Sumber Manusia Negeri Jabatan Ketua Menteri untuk membincangkan topik memperkasa kesejahteraan diri melalui minda sihat. Terima kasih juga kerana sudi menjawab soalan-soalan daripada mereka yang menghantarkan soalan di ruangan komen kepada anda. Betul kata Puan Felicity, it's not about perfection, but it's all about the progress, kan? Betul lah. Dan juga terima kasih banyak-banyak daripada kami Sejahtera Asia. Jangan lupa boleh singgah-singgahlah ke Set Sejahtera Asia. Dan kepada anda semua, jangan kepada yang belum mendaftar menjadi
pengundi. Jadi daftarlah menjadi pengundi. Gas sendiri dah daftar kan jadi pengundi? Alhamdulillah, pastinya kita nak jalankan tanggungjawab kita. Daripada Miel Rodriguez katanya tak sabar nak mengundi sebab umur dah mencecah 22 tahun. Okey. Wow. Apa kata selepas ini kita akan borak lebih lanjut lagi mengenai mengundi ini, insya-Allah dalam program Sarawak Decide, sebab blok yang keempat dan blok yang kelima kita akan bersama dengan Cikgu Azila. Jadi kepada anda adik-adik di luar sana, jangan ke mana-mana. Share. Teruskan share Facebook Sejahtera Asia dan bawa kalkulator adik-adik. kalkulator. Kalkulator. Okey, boleh. Selepas ini bersama dengan Cikgu Azila, slot pendidikan. Jangan ke mana-mana. Sejahtera Asia pagi Khamis. Pagi ini kita bersama juga dengan Cikgu Azila dalam slot pendidikan untuk blok ini. Jadi jangan lupa adik-adik yang sedang menonton kita pada pagi ini untuk bertanyakan soalan kepada Cikgu Azila mengenai ilmu matematik yang akan diajar beliau. Dengar-dengar hari ini Cikgu Azila nak bawa soalan tentang linear equation. Iya. Silakan Cikgu. Penyelesaian linear. So kita nak mendedahkan apakah dia kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar dalam menyelesaikan persamaan linear. Menyelesaikan persamaan linear maksudnya dia nak mencari apakah nilai X itu ke Y itu ke A, B, C-nya, algebranya lah. Okey, contohnya kita tahu bahawa dalam persamaan linear ini dia ada konsep pindah dan cari dia punya lawan. Dan pelajar kita sangat tahu kalau tambah lawannya tolak, kalau darab lawannya bahagi. Yang ini saya dah bawakan dari minggu lepas lagi. Sila ingat tambah lawannya tolak, tolak lawannya tambahlah, darab lawannya bahagi. Okay. So, kalau pelajar kita tengok yang begini, 4x per 3 sama dengan 1, yang ini selalunya pelajar jaranglah buat silap kalau begini kerana dia tahu nak mencari nilai X ini kan bahagi per 3. Per maksudnya bahagi kan? Bahagi lawannya darab. So dia tahu ini pergi ke sebelah. Jadi 3 darab 1 jadi 3. Ini 4X. Lepas itu ini kan darab. 4 dan X ini sebenarnya 4 darab X. Betul. Darab pergi sebelah jadi bahagi. So senang. Ini begini. Okey. What if? Apa kata kalau kita tukar sikit soalannya? Yang ini saya perhatikan pelajar selalu buat silap kalau soalannya begini. Jap. Saya padam ni kejap. Dan ini juga. Okey, contohlah soalannya. Di sini ada 2 tambah. Tereng. Soalannya jadi begini. Macam mana tu? Ada pelajar dia faham konsep pindah itu adalah tambah jadi tolak, darab jadi bahagi Okey, dia tengok ini bahagi cikgu, saya pergi ke sebelah, saya darab. Okey, kalau begini salah. Saya dah beritahu minggu lepas lagi, kalau darab dan bahagi itu kita selesaikan kemudian. Okey, kita selesaikan kemudian. Jadi yang kita dahulukan inilah. Sebab ini adalah positif, nombor positif kita anggap dianya adalah tambahlah. Kalau tambah pergi sebelah jadi tolak. So ini adalah 1 tolak 2. Okey, ini kekallah macam tadilah. Okey. So 2 ni sebab dia dah pindah sebelah, dia tak ada lagi kat sinilah. Dia dah jadi di sini. So 1 tolak 2 saya tuliskan terus. 1 tolak 2 awak akan dapat negatif 1. Dan buat macam tadi, iaitu ini darab ini jadi negatif 3, ini 4x. Ini jadi x sama dengan negatif 3 per 4. Jadi pelajar jangan ulang kesilapan yang sama. Kalau anda tergolong dalam golongan yang buat silap macam tadi. So inilah caranya mendapatkan the value of X. Ya, maksudnya kalau jumpa soalan macam ni, kita kena buat operasi tolak dahulu, baru kita buat darab. Tapi kan cikgu, boleh saya tanya tak? Saya rasa ramai adik-adik yang mungkin nak tanya soalan ni juga. Kalaulah 2 tambah 4x tu dekat atas sebagai nominator dan 3 tu dominator, macam mana cikgu? Masihkah kita nak tolak ataupun kita nak darab dulu? Okey, kalau jadi saya bagi jelas supaya student nampak apa yang Gas tanya. Kalau 2 dan 4x ini di atas kan? Maksudnya macam ni kan? Macam tu. Dia jadi nominator. Okey. Kalau begini, memandangkan tidak ada 2 yang besar ini kat sini kan? Sebab dia yang last sekali kat sini. Memang ini bahagi 3. Okey. Kalau per 3 macam ini, memang patutlah buat 3 darab dengan 1 yang dekat sebelah terus. Okey. So dia akan jadi 3. So ini berbezalah cara kita menolak tambahnya, memindah-mindahnya. Ini tambah 2, barulah pergi ke sebelah. Dia akan menjadi 3
tolak 2. 3 tolak 2, 1. Ini 4X. Jadi dekat sini 1/4. Macam tu. Dan Macam tu. itulah kata daripada Miel Rodriguez katanya, rupa-rupanya plus lawannya minus, times lawannya divide. Ya, dan kepada adik-adik lain di luar sana yang ingin menghantarkan soalan, nak diajukan kepada Cikgu Azila, boleh. Sebab selepas ini, lepas kita berehat, kita akan bersama kembali bersama dengan Cikgu Azila dalam slot pendidikan. Jangan ke mana-mana. Mathematics is the most beautiful and most powerful creation of the human spirit. Wah, ini kita kata daripada kawan-kawan kita di ruangan FB Live daripada Zakwan. Semangat nak belajar matematik pagi ni. Okey, Cikgu Azila lebih lanjut mengenai linear equations. Seterusnya. Okey. Jom kita teruskan. Antara lagi kesilapan yang selalu dibuat oleh pelajar. Okey, bila dia nampak macam ini per 3. Per 3, okey, dia tahu ini bahagi. Bahagi pergi sebelah kena darab. So, macam mana cara nak darab itu kadang-kadang pelajar kita, saya perhatikan pelajar ni dia silap dia adalah dia darab kepada 1 sahaja dekat sebelah. Sama ada dia darab dengan X sahaja ataupun dia darab dengan 3 sahaja. So di sini dia akan menjadi 3X tambah 3, cikgu. Kenapa jadi macam ni? Sebab 3 ini saya darab dengan X katanya. Sebenarnya kalau begini awak tengok per kan. Okey, darab dan bahagi ini dia akan darab kedua-duanya. Dalam kata lain dia darab semualah. So darab sini juga. Okey, 3 jadi 3, X jadi 3X dan 3 ini menjadi 9. Okey. So 3 ni dah tak ada lagi dah sebab dia dah pindah sebelah, dia dah jadi darab. Yang tinggal adalah 4X tolak 2. Okey. Yang ini sebenarnya menjawab juga soalan begini sama dengan soalan yang ditanya oleh dekat Facebook tadi. Siapa? Im nanya atik. Im tanya. Macam mana soalan yang dia tanya? Okey. Sebab tu saya tak tuliskan soalan itu kerana konsepnya sama. Kan soalan yang Im tanya tadi dia ada sebelah ini ada X, sebelah ini ada X, sebelah ini ada nombor, sebelah ini ada nombor. So, caranya apabila kedua-dua belah tempat ini sudah ada huruf, kita pindahkan semua yang ada huruf itu kat sebelah sini. Okey, yang nombor biasa itu letak sebelah sana. Okey, macam mana yang saya maksudkan? Ini letak sebelah ini. Ini kan positif. Nombor positif ini kita anggap dia adalah tambahlah. Okey, bila tambah pergi sebelah dia akan jadi tolak kan? So ini 4X, ini tolak 3X. Okey, ini 9 kekal sahaja. Ini kan tolak 2. Tolak pergi sebelah dianya akan menjadi tambah. Sama je konsep soalan yang ditanyakan tadi. Jadi kita boleh selesaikan terus kan yang huruf-huruf dah dekat sini. Tujuannya bila kita buat persamaan linear ini adalah sampai kita tinggalkan X ni ataupun hurufnya lah seorang-seorang je kat luar. Dia tak ada nombor lain yang ikut sekali. Okey, 4 tolak 3 kita tahu 1. Ini adalah 1X lah. Dan sila ingat lagi, kalau dalam algebra ini, 1 kita tak tulis. Kita pro. Kalau pro apa tak payah tulis kan cikgu? Kita pro tak perlu tulis. Kalau kita baru nak tulis 1 ni orang tahu saya ingat kata cikgu tu. Kalau pro tak payah tulis 1. Kita pro jadi kita tak tulis 1 tu. Kalau kita tulis 1 dia tak salah tapi orang tahulah ni tok mesti biar kata 1 tu kata orang. Okey. Now 9 tambah 2 11. Dapat dah. X is equals to 11. X sama dengan 11 jawapannya. Macam itulah nak jawabnya. Kena tahulah. Kalau bawa sebelah, tambah jadi tolak. Darab bawa sebelah jadi bahagi. Dan sebaliknya. Cikgu, mereka nak cikgu kongsikan lagi mungkin satu lagi soalan. Sebelum kita habis Sejahtera Asia pagi ni. Okey. Yang ini tadi kita lihat ada satu nombor di sini dan ada persamaan di sini. Kalau satu lagi soalan ini saya nak terbalikkan sikit Dia hampir sama tapi sama-sama mengelirukan pelajar. Jom. Suka bagi yang mengelirukan pagi-pagi ni. Kesian Hidayat, kesian Haziq ni. Tak apa, soalan yang mencabar bagi kita lagi bersediakan untuk exam ataupun peperiksaan akan datang. Betul. Bagi otak kita ni sebenarnya pagi-pagi ni lah dia sangat cergas sebenarnya. Betul. Okey. Macam ni. Kalau macam begini tadi nombor sebiji dekat sini, yang 2 biji tu dekat sini. So sekarang konsepnya sama sahaja. Jangan sekali-kali buat begini. Saya perhatikan juga ramai student buat. Ini tolak 1 cikgu, pergi sebelah jadi tambah 1. Jangan, bukan macam tu. Kalau darab dan bahagi saya cakap tadi semua sekali. Semua insut sebelah. Okey. So ini kan per
ini kan bahagi. Bahagi pergi sebelah dia jadi darab. So dia akan berdarab dengan 6 ini. Kedua-dua ini akan berdarab dengan 6. So 2x darab dengan 6 dapat 12x. Okey. Negatif 1 darab dengan 6 dapat negatif 6. So sini jadi 4. Sekarang dia nampak lebih jelas kan? Dia taklah apa kata orang kita bertimpak-timpak. Di sini dia bertimpak-timpak di sini. Okey. So, yang ini apa kita nak buat? Ini tolak 6. Kita nak tinggalkan x seorang-seorang di luar. X, Y itu taklah semestinya di sebelah ini dalam kes ini dia di sini. So, tolak 6 pergi sebelah jadi tambah 6. So 4 tambah 6 itu adalah 10. Ini 12x X masih ada kawan. Dia masih ada kawan dia 12. So ini kan darab. Darab. Pergi ke sebelah dianya akan menjadi bahagi. So ini 10 bahagi 12 sama dengan X. Boleh permudah? Masih boleh dipermudahkan. Sama je sekolah rendah pun saya dah jadi macam cikgu juga dah. Boleh permudahkan. Macam tu kan. Tune-tune cikgu di sekolah kita lah. So ini jadi 5, ini jadi 6. Jadi X sama dengan 5, 6. Cikgu meriah di ruangan komen pagi ni memang luar biasa sekali. Luar biasa lah pagi Sebab ni daripada adik Im ni, adik ke abang Im ni, dia bagi soalan, dia gunakan unknown Y pula. Kalau boleh cikgu tengok dekat ruangan komen ataupun saya bacakan. Oh ya. Okey, 17. Okey, 17. Okey, dalam kurungan 2 tolak Y. Soalan dia susah ni cikgu Azila. Okey, tolak. Tolak lagi. Tutup bracket. Lepas tu tolak 5 bracket lagi. Y tambah 12 Ya Allah, panjangnya. sama dengan 8. Sama dengan cukup. Berapa nilai Y? Tanya Im. Okey, yang ini saya just jelaskan caranya sahajalah. Okey, boleh saya jelaskan caranya sahaja. Yang mana ini sebenarnya ini dah topik lagi ke depan dah ni. Okey. Tak apa. Terlalu sehat minda pagi ni. Terlalu sehat. Daripada Im ni. Memang budak nak SPM ni. Okey, kalau yang begini, kita ambil balik apa yang pernah dipelajari sebelum ini iaitu kembangkan, expand. Okey. So kita kena expand dululah. Ini kena expand dengan ini expand dengan ini. Ingat apa itu expand, apa itu kembang? Wan Alif hari itu kata bukan kembangkan yeast katanya. Kembang pau katanya. Yang ini adalah kembangkan ini darab, okey? So darab, 17 darab ini, 17 darab ini. Ini darab ini darab dengan ini. Jadi bila 17 darab 2 kita dapat 34. Tolak dengan 17 Y bersana nombor diberinya tu Kan? Okey. Ni budak SPM ni. Saya rasa ni budak SPM ni. Negatif 5 itu dengan Y dia akan jadi negatif 5Y. 5 dengan 12 dia akan menjadi 60. So sini 8. Jadi nampak senang dah. Dia dah makin nampak lebih mudahlah. Silanya bertimpak-timpak. Okey. So, negatif 17Y tolak 15. Ini pelajar-pelajar kalau dia level SPM dia dah tahulah. Negatif 17 tolak negatif 22. 22Y. Okay. Yang ini saya buat terus. 34 tolak dengan 60. Kita akan dapat negatif 26. Okey. Sama dengan 8. Ya, tapi panjang soalannya tu. Okey. Seterusnya, yang ini sama macam konsep tadi. Konsep sama, cuma nombornya besar. Jadi kita tengok ini kan tolak 26, tolak pergi sebelah jadi tambahlah. So 8 tambah dengan 26 berapa 34. Okey, tambah ingat pandai Hidayat, pandai Haziq. Okey. Jadi sini kekal menjadi negatif 22Y. See, sama sahaja dia punya konsep yang mana ini darab ni, negatif 22 darab Y, pergi sebelah dia akan jadi bahagi. So 34 per negatif 22. Masih boleh dipermudahkan menjadi berapa ni? Saya buat besar sikit dekat sinilah. Y sama dengan negatif 17 per 11. Dah siap. Okey, dah siap. Panjang cerita ujung tu. Terima kasih kami ucapkan kepada Cikgu Azila berkongsi ilmu baru, ilmu matematik yang baru dalam slot pendidikan di Sejahtera Asia pagi ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada anda yang telah memeriahkan ruangan komen, bertanyakan soalan, melontarkan pendapat anda.
Ni Zakuan kata, loceng sudah berbunyi. Mari kita rehat. Nak breakfast kat mana dah ni? rehat, Semangat nak sarapan pagi ni. Kepada anda yang baru saja keluar nak pergi kerja, sarapan dan sebagainya, pandu dengan berhati-hati dan jangan lupa untuk patuhi SOP. Salam prihatin daripada kami Sejahtera Asia. Dan untuk hari ini edisi kami sampai di sini sahaja. Sampai kita berjumpa lagi. Saya Ghazali Zawawi, hanya di Sejahtera Asia. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum.